Salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan dalam siaran Hello Doktor 12 September 2021. 4 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Memang kita sebagai rakyat Malaysia ni cukup bertuah berada dalam satu negara yang bangsanya pelbagai, budayanya pelbagai, macam-macam dapat kita belajar daripada budaya yang lain itu. Makanan pun macam-macam di Malaysia ini. Jadi harus kita hargai harmoni yang kita ada ini dan hari-hari kita jadikan diri kita lebih baik dan berbaiklah antara satu sama lain sampai bila-bila. Okey, baiklah, hari ini di Hello Doktor kita bawakan topik segalanya mengenai darah. Kita nak tahu apa antara penyakit yang berkaitan dengan darah, apakah punca-puncanya, siapakah golongan yang berisiko mengidap penyakit-penyakit itu dan bagaimana untuk mengatasinya, rawatannya apa. Oleh itu, teruskan bersama kami lebih kurang 1 jam ini di Hello Doktor. Jika anda mempunyai sebarang soalan ataupun tips ataupun pengalaman yang ingin dikongsikan bersama kami, anda boleh kongsikan di ruangan komen di Facebook Hello Doktor TV3 ataupun anda boleh hubungi kami di talian 0377261603. InsyaAllah selepas ini kita akan bertanyakan kepada tetamu-tetamu kita selepas ini. Baiklah, sebelum saya kongsikan tetamu pertama kita pada hari ini, ayuh kita saksikan laporan ini sebagai pengenalan kepada topik kita segalanya mengenai darah. Darah beredar di dalam jantung, arteri, vena dan kapilari. Antara yang dibawa oleh darah ke tisu badan ialah nutrisi, elektrolit, hormon, vitamin, antibodi, haba dan oksigen. Manakala bagi bahan buangan dan karbon dioksida, ia dibawa keluar dari tisu badan. Sel darah dihasilkan di dalam sumsum tulang. Ia lembut seperti span di tengah-tengah bahagian tulang yang menghasilkan sekitar 95% sel darah di dalam badan. Kebanyakan sumsum tulang orang dewasa berada di tulang pinggul, tulang dada dan tulang belakang. Komponen darah terdiri daripada plasma, sel darah merah dan putih serta platelet. Fungsi utama sel darah merah ialah untuk membawa oksigen dan karbon dioksida. Bagi sel darah putih, fungsi utamanya pula ialah membantu memulihkan luka bukan hanya dengan melawan jangkitan tetapi dengan menghapuskan sel mati, serpihan tisu dan sel darah merah lama. Platelet adalah lebih kecil berbanding sel darah yang lain. Ia berkumpul dan membentuk gumpalan atau penyumbat di dalam lubang saluran darah untuk menghentikan pendarahan. Teruskan menonton bagi mengikuti perbincangan berkaitan penyakit bawaan darah, kesan dan rawatan oleh panelis di studio. Itu dia laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami Faris Hafifi tentang fungsi darah. Oleh itu, untuk kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang fungsi darah dalam tubuh badan manusia ini, kita bersama dengan Profesor Hani Arifin, pakar perunding kanan Unit Hematologi dan Onkologi Pediatrik Pusat Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar Prof Hani? Khabar baik. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih. Okey, sebentar tadi kita dah lihat sedikit sebanyak mengenai fungsi darah dalam tubuh badan ni. Kalau boleh doktor jelaskan lagi apa sebenarnya yang penonton kita perlu tahu tentang darah ni, Prof? Darah ni merupakan saluran kehidupan kita. Dia bukan sahaja satu benda seperti satu saja, tapi banyak komponen seperti yang kita lihat dalam video tadi, yang mana ada banyak komponen dan banyak tugas, dan oleh itu dan semuanya perlu bekerja dengan harmoni. Samalah seperti dalam negara kita, semua orang ada tugas masing-masing dan semuanya perlu berjalan dengan lancar supaya keseluruhan badan tu dapat menikmati kesihatan dan kehidupan yang sempurna. Jadi kat mana-mana komponen yang ada cacat celanya dari segi saluran darah sel darah merah, platelet, sel darah putih dan sebagainya, kalau ada sedikit
kekacauan atau penyakit yang berlaku boleh mengganggu keseluruhan kesihatan dan kehidupan seseorang individu itu. Antaranya doktor, misalnya kekurangan sel darah putih, apa akibatnya doktor? Prof. Kekurangan sel darah putih boleh berlaku, so kita boleh bahagikan penyakit-penyakit ni bergantung kepada umur seseorang. Saya seorang doktor pediatrik, iaitu saya menjaga kanak-kanak dan oleh itu kita dapat setengah-setengah kanak-kanak lahir dengan keadaan sumsum tulang yang sihat, tidak dapat menghasilkan sel darah putih dengan baik dan kekurangan. Jadi kebolehan kanak-kanak tersebut untuk melawan jangkitan adalah berkurangan dan kanak-kanak itu mungkin mengalami pelbagai jenis jangkitan satu selepas satu. Ada juga situasi yang mana sel darah putih tak dapat dihasilkan akibat daripada sumsum tulang diserang oleh penyakit lain. Contohnya penyakit leukemia. Penyakit leukemia adalah sel darah putih yang hilang kawalan dan mengganggu penghasilan sel darah putih yang sihat. Jadi rawatannya adalah kita hapuskan sel leukemia itu dengan kemoterapi supaya sel darah putih yang baik, yang berfungsi dapat kembali ke menjalankan tugasnya yang asal. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lagi mengenai apa yang diterangkan doktor sebentar tadi mengenai leukemia ya. Okey, tetapi sebagai permulaannya juga kita tahu setiap daripada kita jenis darahnya berbeza. Ada darah A, ada AB, ada O, ada B. Kalau boleh Prof terangkan perbezaan jenis-jenis darah ni. Jenis darah ni adalah diklasifikasikan mengikut satu tanda di atas sel darah merah, iaitu antigen. Dia samalah seperti contohnya jantina ataupun jadi dia memberi satu jenis pengenalan atau kod kepada sel darah merah tersebut. Jadi bila ini adalah penting dari segi pendermaan darah. Jadi orang yang darahnya A boleh terima hanya darah A atau O, B boleh terima darah B atau O dan seterusnya. Dan orang yang darah AB, dia boleh menerima darah dari mana-mana jenis. Jadi ia penting untuk proses pendermaan. Baik, Prof, selain daripada derma darah, mengapa penting juga untuk seseorang itu tahu jenis darahnya? Sebab kadang-kadang kita mendapati diri kita dalam satu keadaan yang genting, contohnya berlakunya kemalangan dan sebagainya, ataupun yang mana kita memerlukan transfusi darah dengan segera. Jadi dengan mengetahui kumpulan darah kita, ia membuatkan kerja rawatan itu lebih senang. Walaupun kalau kita perlu darah, contohnya kita terlibat dalam kemalangan dan perlu darah, grup darah tu akan masih diperiksa dahulu sebelum transfusi darah dijalankan. Untuk memudahkan proses ketika kecemasan lah ya. Okey, baik Prof, kita ada soalan di media sosial daripada penonton kita di Facebook. Okey, daripada Mas Masri, Assalamualaikum. Boleh terangkan apa itu HB Constant Spring dan kaitannya dengan thalassemia dan adakah ia memberi kesan pada tubuh badan kita? Okey, Prof, dapat ya soalan? Okey, tetapi kita akan jawab soalan ini selepas kita rehat nanti ya, Prof? Okey, baiklah. Kepada anda penonton kami, jika anda juga mempunyai sebarang soalan mengenai topik kita pada hari ini, segalanya mengenai darah, anda boleh kongsikan di Facebook Hello Dr. TV3. Jangan ke mana-mana, kita berehat dulu seketika.
Bertemu kembali di Hello Doktor. Kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita membincangkan segalanya mengenai darah. Jika anda ada soalan yang ingin diajukan, ada pengalaman yang ingin dikongsikan, anda boleh ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3 dan kongsikan di ruangan komen. Kami akan kongsikan bersama tetamu kita dan juga penonton selepas ini. Baiklah, kita masih bersama dengan Profesor Hani Arifin, pakar perunding kanan Unit Hematologi dan Onkologi Pediatrik Pusat Perubatan Universiti Malaya. Baik, Prof, sebentar tadi ada soalan di Facebook kita bertanyakan mengenai HB Constant Spring dan juga kaitannya dengan thalassemia. Kalau boleh Prof jelaskan? Hemoglobin adalah bahagian sel darah merah yang mengangkut oksigen. Jadi ia perlu berada dalam keadaan yang baik supaya dia boleh kerjanya mengangkut oksigen. So dalam beberapa jenis penyakit yang akibat turun-temurun ataupun inherited conditions ni, hemoglobin ni boleh berada dalam keadaan yang kurang baik. Jadi apabila ia discover atau diketahui oleh mak-mak amal seluruh dunia, ia diberi nama mengikut di mana ia dijumpai ataupun mengikut kluster etnik yang mempunyai hemoglobin jenis itu. Jadi constant spring ni, dia nama pelik constant spring seperti nama tilam ke, tapi sebenarnya adalah satu bandar di Jamaica. Jadi bernama Constant Spring dan ia hemoglobin jenis ini telah diketahui di situ. Samalah seperti hemoglobin Genova contohnya, ia discover di Itali dan sebagainya. Jadi ia adalah satu jenis hemoglobin dan di kalangan etnik Melayu ada juga orang-orang yang mempunyai hemoglobin constant spring. Apabila seseorang itu mempunyai, sebab kita mendapat dua allele ataupun dari segi genetik kita mewarisi satu allele daripada ayah dan satu dari ibu. Jadi kalau salah satu allele itu iaitu bahan genetik yang datang daripada ayah adalah jadi walaupun hemoglobin itu tidaklah sempurna, ia masih tidak memudaratkan pesakit dengan teruk. Walau bagaimanapun, kalau katalah seseorang itu ayahnya ada hemoglobin E atau hemoglobin yang lain dan ibunya constant spring, jadi satu keadaan yang mana hemoglobin itu tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik, dia senang pecah sel darah merah itu dan pesakit itu memerlukan transfusi darah tiap-tiap bulan selalunya. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hemoglobin yang tidak sempurna itu dinamakan thalassemia secara amnya. Oh, maksudnya Prof, HB Constant Spring ni antara sub kepada thalassemia lah. Bolehlah katakan dalam kelompok thalassemia itu. Okey, baik. Jadi kalau bagaimana pula kesan kepada mereka yang mempunyai penyakit-penyakit berkaitan dengan darah ni, Prof? Jadi kalau macam kita katakan tadi, penyakit thalassemia, dia pesakit-pesakit ini mempunyai hemoglobin yang tak sempurna, sel darah merah tu senang pecah. Mereka memerlukan tambahan sel darah merah selalunya setiap 3 atau 4 minggu. Dan ini menyebabkan mereka memerlukan transfusi darah setiap bulan untuk sepanjang hayat lah. Sebab penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang diwarisi. Baik. Oh, thalassemia ini dia berketurunan kan, Prof? Ya, betul. Jadi adakah benar kalau seorang lelaki itu mengidap thalassemia dan seorang perempuan itu juga mengidap thalassemia, kalau boleh tidak dipasangkan ataupun tidak, kalau boleh tidak digalakkan untuk berkahwin? Keadaan di Malaysia sekarang ini ialah kita ada ramai orang yang pembawa thalassemia. Jadi
hemoglobin mereka adalah, paras hemoglobin adalah tidaklah terlampau tinggi, tapi dia cukup untuk menjalani hidupan seharian. Jadi selalunya mereka tak tahu pun yang dia adalah pembawa thalassemia, sehinggalah berkahwin dan mempunyai anak yang seperti saya katakan tadi mewarisi satu jin hemoglobin daripada ayah dan satu daripada ibu, dan kalau kedua-duanya pembawa, anak mempunyai peluang 25% untuk mendapat penyakit thalassemia yang teruk, yang mana memerlukan transfusi darah setiap bulan. Okey, itu Tapi kalau dari segi siapa yang patut dipasangkan susah. Okey, baik. Prof, itu kalau thalassemia, bagaimana pula dengan chronic myeloid leukemia, kalau boleh Prof jelaskan? Leukemia adalah satu penyakit kanser darah yang berasal daripada sel darah putih yang hilang kawalannya. So dalam sumsum tulang, dia adalah satu kilang yang mana dia akan ikut dunia. Dia mesti tak boleh lari dari urutan yang telah ditentukanlah sejak azali. Masalahnya apabila sel yang muda itu tidak mahu menjadi matang dan terus berkembang dalam keadaan muda tu, jadi kerana ia akan mengganggu fungsi seluruh sumsum tulang. Dia boleh juga menyebabkan pembengkakan hati dan limpa, dan seterusnya kalau tak dirawat bermautlah kepada pesakit tersebut. Okey, baik. Okey, kita sebenarnya nak kongsikan sebuah bingkisan mengenai perjalanan seorang remaja ini berusia 14 tahun bernama Khalif yang mengidap penyakit chronic myeloid leukemia yang dikongsikan oleh Prof sebentar tadi. Jom kita saksikan. Kami dapati dia ni turun berat badan jauh, teruk sangat turun berat badan dia, kurus. Kemudian kami tengok perut dia besar jadi dan membengkak. Doktor syak dia sebenarnya ada penyakit anemia, penyakit berkaitan darah. Jadi doktor syorkan kami jumpa dengan doktor pakar lah untuk rawatan seterusnya. Setelah dimaklumkan oleh pihak hospital berkenaan dengan penyakit Khalif, rutin harian kami sekeluarga berubah. Fokus kami saat itu ialah kepada Khalif. Assalamualaikum, nama saya Khalif, umur saya 14 tahun. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan saya anak kedua daripada 5 adik-beradik. Saya penghidap penyakit CML. Bila saya dapat tahu, saya rasa takut, risau dan sedih. Lepas kali didapati mengidap penyakit CML tu, rawatan susulan kami adalah di hospital PPUM sendiri ya. Memang kata rutin dah tak jadi macam biasa, tak jadi normal. Memang tidak normal macam biasa. Alhamdulillah kami dapat kawan-kawan, ahli keluarga yang sentiasa sokong kami. Sebagai seorang ibu, harapan saya terhadap Khalif semoga mendapat kesembuhan sepenuhnya. Kami pun sentiasa harap Khalif berjaya melepasi fasa ni dan sembuh seterusnya dari penyakit CML ni. Nasihat saya kepada semua orang, jagalah kesihatan. Kalau rasa tak sihat, segera bagi tahu mak ayah, dan jangan lupa sayangilah mak ayah kita. Kami doakan agar adik Khalif segera sembuh dan supaya keluarga tabah menghadapi dugaan ini. Baik, Prof. Hani, kita nak faham lebih lanjut mengenai chronic myeloid leukemia ni. Kalau boleh kita nak tahu, apa antara tanda-tanda awal ataupun simptom kepada penyakit CML ini, Prof? Penyakit chronic myeloid leukemia atau CML ni adalah selalunya adalah penyakit yang dihidapi oleh orang dewasa sebenarnya. Dia jarang berlaku pada kanak-kanak.
Kalau Hana tahu, sebenarnya Allahyarham Perdana Menteri kita Tun Abdul Razak dulu pun telah meninggal akibat penyakit CML. Dan zaman dulu rawatan sangat-sangatlah terbatas. CML, dalamnya pesakit CML mungkin jangka hayatnya setahun setengah sahaja. Tapi kini kita boleh didapati dengan sama ada dengan ubat dan seterusnya pemindahan sumsum tulang. Jadi apa yang berlaku dalam penyakit ni seperti yang saya katakan tadi, sel-sel muda dia take over ataupun mengganas dan mengganggu fungsi sumsum tulang yang sepatutnya hinggalah sel-sel yang lain semua terbantu. Apa yang kita lakukan ialah kita beri ubat kemoterapi untuk menindas sel darah putih yang muda dan tak terkawal ini, dan seterusnya kita jalankan pemindahan sumsum tulang. Alhamdulillah Khalif mempunyai seorang adik yang serasi yang boleh menjadi penderma, dan Khalif baru-baru ni telah menjalankan pemindahan sumsum tulang di PPUM. Alhamdulillah. Baik, Prof, kalau itu mengenai cara untuk mencegahnya kan, ubat-ubatan dan juga rawatannya. Tetapi kita nak tahu kalau tanda-tanda awal tu yang biasanya dirasai oleh mereka. Sebab leukemia sama ada CML atau AML atau limfoblastik leukemia yang lain. Apa yang selalunya berlaku ialah sel-sel yang sepatutnya tumbuh dengan baik semuanya terjejas. Jadi sel darah merah mula menurun. Jadi pesakit tu nampaknya pucat, penat, letih, lesu. Dan contohnya platelet juga tiada peluang untuk berkembang. Jadi kekurangan platelet menyebabkan perdarahan dan nampaklah lebam-lebam di anggota badan. Dan seterusnya hati dan limpa juga boleh terjejas akibat ataupun leukemia yang lain, dan mereka akan membengkak dan mungkin akan perasan bahawa kanak-kanak itu perutnya nampak seperti buncit. Jadi ini adalah tanda-tanda dan kadang-kadang nodus limfa yang berada di leher mungkin also akan bengkak, dan kita boleh nampak macam ada biji-biji bonggol-bonggol di leher atau di ketiak, dan itu adalah tanda-tanda leukemia. Okey, baik. Kalau sedikit sebanyak kita dah tahu apa antara tanda-tandanya kalau anak-anak anda mungkin perutnya kembung berbeza daripada biasa, ataupun jika mempunyai lebam-lebam ataupun keletihannya lebih berganda berbanding kebiasaan, segera dapatkan rawatan doktor. Baiklah, kita ingin berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Fanaris. Harapan saya untuk negara kita Malaysia, saya berharap agar Malaysia cepat sembuh daripada pandemik COVID-19. Dan akhir sekali, pada anda semua sebagai rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama jaga SOP supaya kita semua berjaya untuk melawani pandemik COVID-19. Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Hello Doktor TV3. Kalau sebentar tadi kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah, pada segmen kali ini pula kita nak tahu tentang pendermaan darah. Mungkin ada dalam kalangan anda belum lagi pernah derma darah ataupun dah lama tak derma darah, tak ingatlah apa kriterianya, apa yang perlu anda lakukan sebelum untuk derma darah. Jangan risau, hari ini kita bersama dengan orang penting dari Pusat Darah Negara, iaitu Dr. Siti Aisyah Wan Muhammad Hasni, iaitu Pegawai Perubatan Pusat Darah Negara, yang akan bersama kita, yang akan menerangkan, memberi gambaran yang lebih jelas lagi mengenai derma darah ini. Dr. Siti Aisyah, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Cik Hawa. Baru saja kita jumpa minggu lalu ya? Ya, betul. Baik, sebelum Dr. Siti Aisyah kongsikan mengenai derma darah ini, kita nak throwback sikit, kita nak kongsikan pengalaman saya bersama Dr. Siti Aisyah. Pengalaman saya menderma darah diiringi Dr. Siti Aisyah pada minggu lalu. Jom kita saksikan.
saya dah pun sampai ke lokasi untuk derma darah dan difahamkan sampai sini saya akan bersama dengan Dr. Aisyah untuk menjelaskan bagaimana untuk melalui proses derma darah ni. Bertempat di sebuah pusat membeli belah di Petaling Jaya, Selangor, kempen menderma darah yang dianjurkan Pusat Darah Negara bermula awal Ogos lalu hingga kini masih diteruskan bagi mengumpul stok bekalan darah yang dikatakan semakin berkurangan. Saya bersama kru Hello Doktor sempat menjadi antara penderma pada minggu lalu. Darah akan diambil di hujung jari bagi mengenal pasti jenis darah. Sejurus selesai, penderma diberi penerangan di kaunter kaunseling. Di sinilah kita akan ketahui apa yang boleh dilakukan sebelum dan selepas menderma. Selang beberapa minit, barulah penderma didaftarkan ke dalam sistem Pusat Darah Negara. Segala maklumat peribadi dipastikan di kaunter ini. Kira-kira 8 buah kerusi disediakan di tempat ini bagi menerima kehadiran penderma darah. Biarpun ini kali kedua saya menderma, terasa juga debaran semasa di awal proses. Namun segalanya berjalan lancar sehingga selesai proses mengambil darah yang memakan masa kira-kira 20 minit. Setelah darah diambil, penderma diminta untuk berehat sekitar 10 ke 15 minit untuk memastikan tiada kesan sampingan. Terima kasih. Thank you. Oh ya? Yeah? Oh, okey. Wow, siap dapat sijil. Lepas menderma darah. Maksudnya setiap kali kalau setiap penderma akan mendapat sijil ya? Okey, terima kasih doktor. Itu dia selesai sudah, prosesnya cukup mudah. Apa yang penting kriteria tu ditepatilah. Antaranya cukup tidur, makan sebelum derma darah. Jadi untuk maklumat lebih lanjut atau kalau anda nak tahu pusat derma darah yang paling dekat dengan anda boleh saja ke laman media sosial Pusat Darah Negara di Instagram dan juga di Facebook. Jadi saya kalau boleh nak galakkan anda ramai-ramai untuk menderma darah untuk membantu mereka yang sangat memerlukan, terutamanya di saat kecemasan. Terima kasih lagi sekali Dr. Aisyah. Assalamualaikum. Okay, ramai juga yang bertanyakan kepada saya, sakit tak bila cucuk jarum tu? Tak sakit, macam kena cubit sikit je. Okey, baiklah kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah. Betul ya doktor? Okey, jadi kita nak tahu sekarang ni trend derma darah sejak kebelakangan ni bagaimana doktor? Okey, jadi kita tahu bekalan darah ni merupakan produk terapeutik untuk perawatan pesakit. Jadi walaupun kita di kala pandemik COVID-19 pada waktu ini, produk darah tetap amat diperlukan untuk perawatan pesakit, untuk merawat contohnya kes-kes pendarahan di luar jangkaan seperti kemalangan, seperti komplikasi semasa bersalin dan juga kita ada pesakit-pesakit yang memerlukan transfusi darah secara berkala seperti pesakit thalassemia, pesakit kanser, pesakit yang memerlukan pembedahan secara kritikal dan kompleks. Okay. Jadi umumnya kita perlukan lebih kurang 2,000 beg darah sehari untuk menampung keperluan 1,000 orang pesakit sehari ya di negara kita dan Pusat Darah Negara sendiri perlu melakukan lebih kurang 500 hingga 600 kutipan beg darah sehari untuk dibekalkan bagi kegunaan pesakit untuk lebih 60 buah hospital di sekitar Lembah Kelang sahaja. Okey, jadi kita dapat lihat sejak berlakunya pandemik COVID-19 berlaku penurunan dari segi jumlah pendermaan darah. Jadi untuk pengetahuan penonton pada tahun 2019 untuk seluruh negara Malaysia statistik pendermaan darah yang kita dapati adalah lebih kurang 789,432 buah beg darah. Tetapi pada 2020 di mana COVID-19 mula berlaku, kita dapati ada penurunan daripada jumlah tersebut iaitu kita ada kutipan sebanyak 655,069 buah beg darah sahaja dan penurunan ini lebih kurang 11.9% ya. Kita dapati berlaku penurunan pendermaan darah di atas beberapa faktor lah daripada segi penderma. Pertama sekali, penderma darah berasa risau atas kemungkinan untuk dijangkiti wabak COVID-19 dan yang kedua,
mana pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dilaksanakan, ini membataskan pergerakan penderma darah untuk ke lokasi pendermaan darah. Dan yang ketiga, kita dapati ada banyaknya pembatalan penganjuran kempen derma darah disebabkan PKP berlangsung. Baik doktor, kita pun nak fahamkan kepada penonton kan, darah ini ada kalanya sering kali dikatakan tak cukup. Jadi mungkin kalau boleh doktor jelaskan darah tu tahannya berapa lama, sebab ada expired juga kan darah ni? Okey. Jadi secara umumnya kita ada pendermaan darah, kita ada beberapa produk lah yang kita hasilkan daripada pendermaan darah. Okey, antaranya platelet, dan jika produk seperti platelet ia boleh bertahan selama 5 hari. Okey, produk seperti whole blood ataupun darah merah boleh bertahan sehingga 42 hari. Dan produk-produk lain seperti cryoprecipitate dan juga FFP, frozen plasma, boleh bertahan untuk beberapa bulan dan sehingga juga beberapa tahun masing-masing. Begitu dia, Cik Hawa. Okey, baik. Doktor, seingat saya apabila saya menderma darah tempoh hari, antara soalan yang sering diajukan oleh petugas-petugas di sana, dah makan ke belum tadi? Dah makan ke belum tadi? Tidur cukup ke tak tadi? Tadi makan apa? Jadi kita nak tahu apa kriteria yang perlu kita tahu, apa syarat-syaratnya yang perlu diketahui sebelum kita derma darah tu, doktor. Okey, begini ya. Untuk pendermaan darah, kami sangat-sangat menggalakkan pendermaan darah secara terancang. Jadi untuk penderma darah, merancang dengan baik bila masa yang mereka hendak menderma darah dan di mana mereka hendak menderma darah. Jadi untuk persediaan sebelum menderma darah, jadi mestilah cukup tidur lebih dari 5 jam pada malam sebelum menderma darah. Okey, dan perlulah makan makanan yang sedikit berat dalam tempoh 4 jam sebelum menderma darah. Penderma darah mestilah sihat tubuh badan, tidak mempunyai apa-apa masalah kesihatan pada waktu tersebut, dan sekiranya ada masalah kesihatan atau ada ambil apa-apa jenis ubatan, perkara tersebut boleh dibincangkan dengan pegawai perubatan yang ada pada kempen derma darah yang diadakan. Okey, so begitulah Cik Hawa antaranya. Okey, doktor, jenis darah pun pelbagai kan, A, B, O dan sebagainya. Boleh kita nak tahu jenis darah ini sesuai untuk darah yang mana padanannya? Okey, jadi kita boleh katakan untuk darah jenis O positif, kita panggil di Malaysia lah adalah penderma universal, di mana darah O, untuk ni kita bercakap tentang darah merah lah ya, boleh diterima oleh pesakit jenis darah O, A, AB dan B. Okey. Dan untuk penerima darah universal pula ialah jenis AB, di mana pesakit yang mempunyai darah jenis AB boleh menerima darah daripada semua jenis kumpulan. Jadi ini untuk resus positif. Tetapi untuk resus negatif, mereka iaitu seperti O negatif, B negatif, AB negatif, mereka prinsip yang sama tetapi mereka menerima di kalangan resus negatif sahaja. Okey. Oh, ini yang paling pemurah lah, universal. Boleh bagi dekat mana-mana darah saja ya. Okey, doktor, misalnya kalau saya derma darah pada 1 September, berapa kerap boleh saya derma selepas itu? Bila jangka masa selepas pertama kali derma darah tu? Okey, kita menggalakkan penderma darah menderma secara konsisten, iaitu setiap 3 bulan sekali. Okey, dan 3 bulan sekali ini, so sekiranya 1 September, maka pendermaan seterusnya adalah pada 1 hari bulan Disember. Dan kita galakkan penderma darah membuat persediaan yang baik sebelum tempoh pendermaan seterusnya, iaitu seperti mengambil makanan-makanan yang berzat besi, tinggi dalam zat besi, supaya dapat membina balik kembali hemoglobin yang telah turun setelah menderma darah. Okey. Baik doktor, sebenarnya macam-macam kerisauan dan mitos bila kita dengar tentang derma darah ni. Antaranya kalau kita dah derma darah tu nanti tak cukup darah lah, ataupun nanti naik berat badan lah. Antaranya apa lagi mitos yang sering kali doktor dengar, dan jelaskan doktor kenapa ianya sekadar mitos saja. Okey, penderma darah ini ya betul lah ya, seperti Cik Hawa katakan, ada banyak mitos yang menyebabkan mungkin ramai orang takut untuk menderma darah. Mungkin ada yang akan menyatakan bahawa menderma darah membuatkan mereka gemuk ataupun membuatkan mereka rasa sentiasa letih dan mengantuk. Okey, tetapi
hakikatnya penerimaan darah bukanlah menyebabkan yang sedemikian. Okey, badan kita memang equipped ataupun dilengkapi dengan mekanisme semula jadi. Setelah kita menderma darah, akan membina balik sel-sel darah yang telah didermakan dan akan adapt balik dengan keadaan yang semasa. Jadi sebab itulah bila menderma darah, kita menasihatkan penderma darah especially terutamanya dalam tempoh beberapa jam selepas menderma darah ataupun hari yang menderma darah itu sendiri, disarankan untuk banyak berehat, mesti minum air dengan banyak, jangan membuat aktiviti berat yang boleh menyebabkan komplikasi seperti kepeningan, dehidrasi dan sebagainya. Jadi kalau prinsip-prinsip tersebut dilalui dengan betul, insya-Allah tidak akan berlaku kemudaratan ataupun kesan buruklah daripada menderma darah. Itu sebenarnya gaya hidup yang sewajarnya jugalah kan, tidur yang cukup, makan Betul. yang sepatutnya ya. Okey, Dr. Aisyah, kita ada soalan dari penonton di Facebook. Halo doktor, kalau orang ada gout boleh derma darah ke Dr. Aisyah? Okey, jadi untuk mereka yang menghidapi sakit gout, sebenarnya kita benarkan untuk menderma darah. Cuma ada tempoh yang mereka tidak dibenarkan menderma darah seperti ketika baru menghadapi attack ataupun serangan sakit gout, dan jika itu berlaku kita minta tunggu dulu seminggu setelah berlakunya serangan sakit gout, kemudian barulah boleh menderma darah dan bukanlah tidak boleh menderma langsung. Okey, baik. Ringkasnya doktor, kalau mereka pernah mengidap COVID-19 ataupun kontak rapat pula bagaimana? Okey, untuk COVID-19, sebagai mereka yang pernah menghidapi COVID-19, kita akan tanyakan sedikit sejarah mengenai COVID-19 yang mereka pernah hadapi. Jadi sekiranya bekas-bekas pesakit COVID ini sekadar kategori 1 atau kategori 2, selepas 14 hari mereka dibenarkan menderma darah. Sekiranya mereka ada simptom atau gejala seperti batuk, sesama, maka disarankan menunggu 14 hari setelah sembuh daripada gejala-gejala tersebut. Manakala untuk kategori yang lebih berat, kategori 3, 4 dan 5, yang mana mereka mungkin ada masuk hospital, memerlukan rawatan oksigen dan sebagainya, kita akan tanya dengan lebih lanjut dan kita akan assesslah pegawai perubatan akan lihat bagaimana kesesuaian untuk menderma darah. Okey, baik doktor. Boleh doktor teruskan dengan nasihat dan galakkan kepada penonton-penonton Halo Doktor dan semua masyarakat Malaysia untuk derma darah. Silakan doktor. Okey, jadi kita faham kegusaran orang ramai dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi saya ingin meyakinkan pada penderma darah bahawa pendermaan darah di kala COVID-19 ini adalah sangat selamat. Para penderma perlu mematuhi SOP yang ketat seperti melakukan imbasan MySejahtera, memeriksa suhu, menggunakan sanitasi tangan untuk kebersihan, menggunakan pelitup muka dan juga mengisi borang deklarasi COVID-19. Kita juga memastikan bahawa penderma dijarakkan dengan seeloknya dan sewajarnya semasa pendermaan darah. Okey, walaupun kita jangkakan kebelakangan ini, alhamdulillah dengan pergerakan di antara Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Selangor, pergerakan telah dibenarkan, kita jangka dan kita harap sangat meningkatnya tampilan penderma darah. Namun kita memang nak ingatkanlah penderma darah untuk menderma darah secara berterusan, secara konsisten dan berkala setiap 3 hingga 4 bulan. Dan akhir sekali, sempena sambutan Hari Kemerdekaan baru-baru ini dengan tema Malaysia Prihatin, kita Pusat Darah Negara juga mengadakan kempen untuk menderma darah, mengajak semua rakyat Malaysia menderma darah di bawah hashtag Kita Prihatin Bersama, melibatkan penganjur kempen derma darah, penderma darah dan juga penerima darah. Okey, jadi bolehlah layari Facebook kami Pusat Darah Negara atau Instagram ataupun website, dan pada penerima yang berada di luar kawasan Lembah Kelang boleh merujuk kepada tabung darah negeri masing-masing di laman sesawan mereka dan juga Facebook dan Instagram. Okey, baik. Terima kasih banyak Dr. Siti Aisyah Wan Muhammad Hasni, Pegawai Perubatan Pusat Darah Negara. Terima kasih doktor, jaga diri ya. Terima kasih. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai derma darah dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan Profesor Hani Arifin untuk dapat jelasan lagi mengenai darah. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.
Hello doktor, saya Azhan Rani dan saya ingin kongsikan kenapa saya menjadi penderma darah aferesis. Saya mula menderma darah pada tahun 2010 di Pusat Darah Negara bersebelahan dengan Balai Seni Lukis Negara di Jalan Tun Razak. Kejadian menderma darah tu timbul secara tak sengaja sebenarnya. Masa tu saya buat teater di Istana Budaya dan dalam sesi latihan tu ada banyak masalah pada hari tu. Daripada pagi sampai petang macam tak buat apa. Saya rasa sedikit tertekan. Saya jalan kaki seorang-seorang. Saya jalan kaki dan saya nampak signboard Pusat Darah Negara. Saya tanya dekat security dekat situ. Saya kata, boleh ke kalau saya nak derma darah? Dia kata, masuklah. Saya pun derma darah. Dan lepas derma darah saya rasa macam tekanan saya masa kerja apa semua tak ada. Saya rasa macam fresh. Dan saya rasa macam, macam ni je derma darah. Taklah susah sangat. Kenapa saya selalu menderma darah? Satunya kerana dengan menjadi seorang penderma darah yang konsisten, saya dapat mendidik tubuh saya untuk lebih waspada tentang kesihatan. Dulunya bila saya menderma darah, saya rasa macam saya hanya menyempurnakan tugas saya membantu orang lain yang memerlukan keperluan darah ni. Tetapi sebenarnya setelah saya makin lama makin tahu menyelidik tentang info-info dan semasa proses temu bual one to one dengan setiap doktor dalam setiap session, saya ambil peluang bertanya. Rupanya dengan menderma darah, saya telah mendisiplinkan tubuh saya kerana untuk menjadi penderma darah yang konsisten, dia memerlukan seorang penderma yang benar-benar menjalani gaya hidup sihat. Kekerapan menderma darah untuk saya sebagai penderma darah aferesis yang dibenarkan adalah 2 minggu sekali. Jadi untuk menjadi penderma darah aferesis, saya perlu menjadi penderma darah whole blood secara konsisten dulu, iaitu penderma darah whole blood, rutin dia ataupun jangka masa untuk dia menderma darah adalah 3 bulan sekali. Jadi saya kena jadi penderma darah whole blood tu 3 bulan, di mana 3 kali setiap 3 bulan, baru saya boleh memohon menjadi penderma darah aferesis. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itulah sebaris lirik dari lagu kebangsaan kita, Negaraku, yang sering kita dendangkan. Sempena sambutan Hari Malaysia tidak lama lagi, marilah sama-sama kita zahirkan pengorbanan dan keprihatinan kita untuk membantu orang lain dengan menjadi seorang penderma darah. Kita seharusnya mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ada pada diri kita, kerana kita dilahirkan tanpa perlu mengangkat senjata, tanpa perlu berjuang dalam sebuah negara yang bergolak. Jadi apalah sangat menjadi seorang penderma darah, dan dengan membantu orang lain, kita dapat membentuk sebuah negara yang harmoni untuk sentiasa kekal sihat. Satu kisah yang memberi kita inspirasi dan saya setuju apa yang dikongsikan oleh Azhan Rani sebentar tadi. Banyak cara sebenarnya untuk kita berjuang untuk negara Malaysia ini. Tak semestinya dengan angkat senjata dan sebagainya. Cara sekarang mudah saja. Ada pelbagai cara untuk kita bangkit dan berjuang demi Malaysia. Dan antara lain yang dikongsikan oleh Azhan Rani sebentar tadi ialah derma darah ini bukan saja kita membantu mereka yang memerlukan, tetapi juga mendisiplinkan diri kita. Seperti yang dikongsikan tadi, apabila sebelum derma darah kita perlu jaga pemakanan, cukup tidur dan sebagainya, dan itu adalah gaya hidup yang seharusnya kita lakukan. Okey, baik, masih bersama kita di Hello Doktor ialah Profesor Hani Arifin dalam talian. Baik Prof, jadi sebentar tadi Prof dah kongsikan mengenai jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan darah, tentang simptom-simptomnya, antaranya penat, bengkak, kembung perut dan sebagainya. Sekarang ini kita nak tahu antara rawatannya pula Prof. Jadi bergantung kepada kenapa seseorang itu mengalami kekurangan darah. Jadi kalau bukan satu penyakit yang diwarisi, maknanya sumsum tulang tu adalah dalam keadaan sihat, kemungkinan berlaku kekurangan darah akibat daripada pemakanan yang tidak sempurna. Seperti Dr. Aisyah katakan tadi, kita kena makan makanan yang kaya dengan zat besi, contohnya sayur-sayuran hijau, yang mana boleh menambahkan jumlah zat besi dalam badan. Jadi bagi mereka yang terutama kanak-kanak kadang-kadang sangat memilih makanan, tak mau makan sayuran hijau, walaupun nampak budak tu sihat, boleh mengalami kekurangan zat besi. Jadi itu adalah satu cara yang kita sebagai ibu bapa boleh memastikan anak-anak kita dapat berkembang dengan sihat dengan mempunyai paras hemoglobin yang cukup. Jadi itu rawatan yang kira mudah sahaja bagi kekurangan
dari segi itu. Tapi kalau ada masalah yang diwarisi, contohnya thalassemia, tak boleh makan apa-apa untuk membaikkan sumsum tulang yang secara lahir telah dalam keadaan yang tak sempurna. Jadi terpaksalah cara rawatan dia adalah dengan menjalani pemindahan sumsum tulang. Kalau nak baik dengan buat selama-lamanya, dan kena buat pemindahan sumsum tulang. Bagi penyakit leukemia, rawatannya adalah dengan kemoterapi. Okey, baik Prof. Apabila disebutkan tentang thalassemia dan pemindahan sumsum tulang, ada risiko ke kepada mereka yang menderma sumsum tulang tu, Prof? Saya bukan nak meremehkan, tapi pemindahan orang yang menderma sumsum tulang tu selalunya diberi ubat bius dan sumsum tulang tu diambil daripada tulang pinggul. Jadi tak ada rasa sakit atau apa-apanya. Jadi cuma kira kemudaratan yang mungkin dialami adalah akibat daripada ubat bius. Bagi kanak-kanak kita bagi ubat bius am, general anesthesia, tapi bagi orang dewasa yang menderma kita hanya menggunakan ubat bius di bahagian yang nak dicucuk tu sahaja. Jadi tak memudaratkan. Dia sama seperti menderma darah sahaja. Okey, baik. Prof, kita ada lagi soalan di media sosial kita di Facebook daripada Azlina Aziz. Saya ada jangkitan kuman dalam darah putih, bacaan 14.7. Apakah jalan penyelesaiannya dan adakah ini bahaya pada saya dan kandungan saya 25 minggu? Okey, baik Prof. Bagaimana tu? Ada jangkitan dalam darah putih dan ada bayi pula di dalam kandungan 25 minggu. Secara ringkas dia, Prof. Jadi saya tak pasti sama ada pesakit ataupun orang yang bertanya ni mempunyai sama ada demam atau kencing kotor atau sebagainya. Dia adalah seorang yang hamil 25 minggu. Jadi ada kemungkinan yang ada jangkitan dari tonsil ke air kencing kotor ke, saya tak pastilah. Tapi selalunya kalau ada di dalam badan boleh dirawat dengan memakan antibiotik dan selalunya tidak akan membawa apa-apa kemudaratan kepada kandungan. Okey, baik Prof. Kita ada soalan daripada penonton tapi saya sampaikan terus kepada Prof ya. Ada yang bertanyakan kalau selepas kita divaksinasi adakah kita boleh menderma darah, Prof? Ya ataupun tidak, Prof? Boleh digalakkan. Tak ada masalah, cuma tunggu 14 hari selalunya sebelum menderma darah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Profesor Haini Arifin kerana bersama Hello Doktor pada petang ini ya, Prof. Banyak manfaat yang kita dapat, banyak yang kita pelajari pada hari ini. Kalau boleh nak tahu banyak lagi sebenarnya. Tapi terima kasih banyak-banyak Prof Haini. Sama-sama. Jaga diri dan ya, saya Prof. galakkan orang semua pergi derma darah ramai-ramai. Betul. Jom kita sama-sama sekarang ini. Kalau nak semak pusat-pusat yang terdekat di kita, anda hanya boleh ke laman web Pusat Darah Negara. Baiklah, itu sekian sahaja topik kita pada hari ini mengenai darah. Pada Ahad depan jam 5.30 petang kita akan kembali dengan topik kesuburan, masalah lelaki atau wanita itu pada minggu depan. Jadi pada ini saya Hawa Rizwan undur diri dahulu. Jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.